Apa motif orang-orang Yahudi dan Nasrani, tuan-tuan? Dia nak bagi orang Islam ni rasa antara Islam dengan agama Kristian, antara Islam dengan agama Yahudi, antara Islam dengan agama Nasrani adalah sama saja. Itu matlamat mereka. Nak bagi rosak akidah umat Islam ni, tu dia. Macam-macam dia buat. Pesta anjing, pesta arak, pesta telanjang, pesta apa lagi? Macam-macam pesta dia buat. Oleh itu, marilah sama-sama kita orang-orang Islam yang ada pada hari ini, baik yang tua maupun yang muda, janganlah terikut-ikut dengan jebak-jebak yang ditahankan oleh orang Yahudi dan Nasrani dan Kristian ini. Sehingga sampai anak-anak muda kita rosak akidah. Tak rosak apa tuan-tuan dan puan-puan, piduk pegang anjing. Mengikut kita hukum Islam dalam mazhab Syafi'i kita, nak pegang boleh. Tapi sengaja kita duk pergi pegang buat apa? Sedangkan dia adalah najis mughalazah. Yang dia juga kalau kita pergi pegang, umpama kita menempahkan satu najis di badan kita. Yang mana Nabi kata, sesiapa yang menyentuhkan anjing dan babi itu, hendaklah membasuhkan 7 kali. Salah satu daripada ayat itu ialah ayat apa? Ayat tanah. Ada orang tanya saya, macam mana kalau kita basuh dengan beris, dengan bim, dengan alat-alat canggih lah ni, tak boleh ke? Basuh dengan ayat mutlak 6 kali, lepas tu kita ambil beris, bancuh ayat beris, kita basuhkan tempat yang kena anjing dan babi tadi. Jawab dia, tuan-tuan, tak boleh, kena basuh dengan ayat tanah. Pasal apa, tuan-tuan? Yang tanya saya tu bukan orang calang-calang universiti, keluar universiti, MA, BA, MA, PhD. Saya kata minta maaf saudara, tak boleh dengan ayat apa pun tak boleh. Sebab Allah kata aulahunna, Nabi kata aulahunna biturab. Salah satu daripada 7 kali basuh tadi ialah dengan ayat tanah. Pasal apa Allah suruh tak basuh dengan ayat tanah? Kerana najis babi anjing ni dia ada satu najis. Najis yang tak akan hilang. Bila kita sentuh, dia tak akan hilang di kulit kita. Dalam najis anjing dan babi tadi ada satu kuman. Ini kajian daripada pakar-pakar doktor Islam. Yang Allah suruh basuh dengan ayat tanah ni. Maka kuman-kuman najis mughalazah tadi, dia tak akan hilang, dia tak akan mati kuman itu. Dia akan berada di kulit kita, di badan kita selama-lamanya. Tak akan mati. Dan kuman itu siapa yang buat? Allah yang buat. Allah yang bagi jadi. Allah lebih mengetahui. Nak bagi mati, nak bagi hilangkan kuman itu ataupun najis itu, hendaklah dibasuh dengan air tanah. Biturab, makna air tanah. Tu hak puak pi pegang tu, depa tahu tak cara nak basuh dia, cara nak samak dia. Nak tahu apa masa tak mengaji ni, generasi muda ni. Jadi olah-olah mereka ni, orang-orang Kristian, orang-orang Yahudi, dia nak perangkap orang-orang Islam, anak-anak muda Islam kita, supaya mereka rasa dalam jiwa mereka rasa dalam diri mereka, bahawasanya agama Islam dengan agama Yahudi dan Nasrani dan juga Kristian sama saja. Samalah. Orang-orang kafir pun boleh pegang anjing, kita orang Islam pun boleh pegang anjing. Inilah yang dikatakan bahawa zaman hari ini dimasukkan ke dalam umat Islam di negara kita ialah Islam liberal. Sedap bunyi no. Islam liberal.
yang ditajakan oleh satu pertubuhan Sister in Islam yang dia dulu duduk di Malaysia, kita jadi pensyarah di UIA. Aminah Wadud, Aminah ke? No? Dia balik pergi di Amerika. Dia minta nak jadi imam semayang jemaat, tuan-tuan dan puan-puan. Perempuan tu. Macam mana? Dia berlakon, dia kata dia itu seolah-olah sebagai orang Islam, tapi hakikat pegangan agama yang dia pegang tadi ialah satu daripada pahaman-pahaman yang mereka itu memahami bahawa Islam dengan agama-agama lain ni adalah sama sahaja. Dia letakkan dia Islam liberal. Baik. Inilah punca-punca dan diayah-diayah orang Kristian yang mula dia bawa masuk ke Indonesia. Dia bawa masuk cara macam ni. Sikit. Itu yang Nabi kata, shibran bi shibrin au zira'an bi zira'in. Sejengkai daripada sejengkai ke sejengkai, daripada satu hasta ke satu hasta, daripada 1 meter ke 1 meter, daripada 1 depa ke 1 depa, daripada 1 kilo dengan 1 kilo. Dia bawa, dia tarik. Itu yang Indonesia, kita tahu bahawa mereka tadi telah pun ramai yang telah pun terpesong dengan akidah, yang mana mereka itu kadang-kadang terdapat dalam rumah menantu Kristian, anak Islam, pak mentua Islam, bini mak mentua Kristian. Ada tak ada lagu tu, tuan-tuan? Yang berpegang dengan budaya Pancasila. Lah kita dak lah di Malaysia dak lagi, tapi mungkin dimasuk sikit. Mai generasi muda dia tak ada asas agama. Hak baru keluar sekolah menengah, keluar sekolah-sekolah ni, dia tak tahu, tak ada asas agama. Umpamanya kita kata, maka dia rasa, tak ada apa. Kalau orang kafir boleh pegang jin, kita orang Islam pun boleh pegang jin. Kalau orang-orang kafir boleh cium jin, kita orang Islam pun boleh cium jin. Ini pahaman akan ditanam dalam jiwa generasi muda kita yang akan datang. Kalau kita ada anak-anak, kalau kita ada cucu-cucu, kita bagikanlah penjelasan-penjelasan berhubung dengan perkara ini agar mereka terselamat daripada jebak yang ditahan ataupun yang digodai oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab. Tengok sahabat ini mufti ni, lagu ni mufti ni lagi, berbagai-bagai pandangan dan pendapat yang disampaikan dalam akhbar dan media massa. Baik. Kemudian mukadimah kita dah selesai. Kita masuk dalam tajuk perbicaraan kita pada malam ni. Dalam kitab kita, muka surat berapa, Ustaz? No? Muka surat kitab kita yang kita nak baca malam ni. Ada tanda tak? Muka surat 3, tang mana tanda, baris yang keberapa? Ya, baris yang keempat dari atas. Baris yang keempat daripada atas. Tang mana ayat dia? Wa wadhammat tu ilaiha. Tang tu, no? Baik. Ya, betul. Tang tu, betul, no?
wa dhammamtu ilaiha minal mawa'izil badi'ah wal fawaidil ajibah maltaqattuhu minal asaril marwiyah wal aqwalil ulama'il mardiyah wa dhammamtu. Kata pengarang musannif makna pengarang kitab ini kata wa dhammamtu ilaiha, dan aku himpunkan kepadanya. Dalam kitab ini Tok Syekh pengarang kitab ini kata, aku himpunkan kepadanya, kepada kitab, daripada beberapa pengajaran. Makna musannif kitab, pengarang kitab mengatakan bahawa aku dapat menghimpunkan dalam kitab ini beberapa pengajaran-pengajaran. Pi minta balik gada. Tak apa. Sat lagi dia pelari kot, no? Baik. Yang indah-indah, tajuk-tajuk yang akan dikarang dalam kitab ini, pengajaran yang boleh memberi pengajaran kepada kita, yang mana pengajaran yang indah-indah, yang elok dan yang baik. Dan beberapa faedah yang ajaib-ajaib. Banyak faedah-faedah yang ajaib yang terkandung di dalam kitab ini. Banyak faedah-faedah yang terkandung dalam kitab ini yang ajaib, yang kita mengkagumkan, mengherankan. InsyaAllah. Ini baru muqaddimah kitab, no? Akan yang ajaib-ajaib, akan barang yang aku pungut akan dia, yang aku kutip, yang aku ambil akan dia, kata musannif pengarang kitab, daripada asar perkataan sahabat, daripada perkataan-perkataan sahabat Nabi SAW yang meriwayat, dan beberapa perkataan ulama yang mardiyah, daripada beberapa perkataan ulama-ulama yang telah mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mardiyah. Wasammaituha bil jauhar mauhub, bil jauharil mauhub wa munbihatil qulub, dan aku beri nama, aku namakan dia dengan kitab ini ialah Jauharul Mauhub, yakni permata pemberian yang indah, wa munabbihatil qulub, dan menjagakan segala hati yang lalai. Nama kitab saja ni baru. Dia nak bagi nama kitab, dia nak bagi tahu Tok Syekh yang karang kitab ni, dia bagi nama nama kitab ialah Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub. Makna Jauhar Mauhub ni adalah satu permata, intan permata yang indah. Dan juga di dalam kitab ini akan menggerakkan kita daripada hati-hati yang lalai dan lupa. Nama kitab pun sedap, no? Sedap. Tu. Baik. Wada'tuha rajiyan minallah an takuna tazkiratan li nafsi wa nafi'atan lil qasirin min amsali. Hak ni tuan-tuan, dia tak ada apa lagi, cuma dia nak habaq ngaya, no? Nak habaq kat kita. Isi kandungan pelajaran yang kita nak belajar belum sampai lagi. InsyaAllah kot malam ni habis tang ni,
kita akan sampai di tempat dia. Wada'tuha rajiyan minallah, aku hantar akan dia hal keadaan harapku bahawa ada ia pengajaran bagi diriku dan memberi manfaat bagi orang yang singkat pandangan, pendapat dan pandangan dialah. Kita ni dia kata, aku karang kitab ni, aku letakkan di dalam kitab ini, aku harap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala akan memberi pengajaran kepada diri aku dan Allah taala bagi pengajaran kepada golongan orang-orang yang berpandangan sedikit ataupun singkat, pandangan yang singkat, yang tak ada ilmu macam kita ni. Kita dapat mengambil pengajaran daripada kitab yang dikarang oleh Syekh ini. Daripada orang yang seumpamaku, daripada orang yang seperti mana aku, kata dia. Aku pun tak ada pelajaran, tak ada ilmu. Jadi, pasal apa yang dia karang kitab ini? Kerana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Boleh balik ya? Baik. Tak apa, duduk kita nak baca kitab. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah kata dalam Al-Quran, wa zakir, dan mengingatkan olehmu, makna beri peringatan olehmu. Allah suruh Nabi Muhammad bagi peringatan. Juga kita pun, kita hendaklah sentiasa memberi peringatan, memberi nasihat di antara kita sesama kita. Fa inna dzikra, sesungguhnya memberi peringatan itu tanfa'ul mu'minin, ialah memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi kita dapat manfaat bila kita dengar, bila kita mengaji, bila kita berada di dalam kuliah-kuliah agama. Insya-Allah segala ilmu yang kita dengar, segala ilmu yang kita dapat memberi manfaat kepada kita semua. Memberi manfaat kepada kita semua. Itu tanfa'ul mu'minin, memberi manfaat akan orang-orang mukminin, orang-orang yang beriman tadi dapat manfaat. Baik. Tu kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tak dapat nak duduk dalam majlis ilmu, macam mana kita nak dapat manfaat? Macam mana kita nak dapat sesuatu ilmu yang boleh kita beramal dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amal ibadat yang kita buat, dia memerlukan kepada ilmu. Baik. Kemudian dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, pada hadis yang sahih, liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Nabi kata, liyuballighu syahidu minkum al-ghaib. Hendaklah menyampai oleh orang yang hadir akan orang yang ghaib. Nabi kata, kita dah boleh mai, kita duduk dalam majlis ilmu, kita dapat sikit sebanyak ilmu, kita dapat sikit sebanyak apa hadis-hadis Nabi dan ayat Quran. Nabi kata, orang yang hadir, macam kita semua yang hadir, bila dah kita dapat mendengar sedikit sebanyak ilmu-ilmu agama tadi,
Hendaklah kamu menyampaikan pula kepada orang yang gaib. Apa maksud orang yang gaib? Orang yang tak hadir. Tu yang kata ilmu tadi ni lagu tu. Kita dapat ilmu, kita bagi ke orang, kita sampaikan kepada orang lain. Kalau kita datang hanya suami, balik bagi tahu ke isteri. Kalau isteri boleh datang, suami tak datang, balik bagi tahu. Suami datang, isteri pun datang, sama-sama datang, balik bagi tahu pula kepada anak-anak. Tu yang Nabi kata, liyuballighu syahidu minkumul ghaib. Hendaklah kamu menyampaikan ilmu-ilmu agama ini kepada orang yang tak hadir ataupun yang gaib tadi. Baik. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, ni semua Nabi bagi tahu kat kita. Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maksud dia, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Barang siapa yang memelihara atas umatku, siapa-siapa dari kalangan umat aku, Nabi kata, yang boleh hafal, yang jaga, yang beramal dengan hadis Nabi SAW, arba'ina hadisan, 40 hadis. Kita ada beberapa hadis yang kita hafal. Saya pun semacam lah tuan-tuan, sama lah antara saya dengan tuan-tuan ni. Tapi Nabi kata, siapa dari kalangan umat aku yang menghafaz ataupun memeliharakan atas 40 hadis. Kalau kita tak hafal pun, kita dengar 40 hadis, kita baca hadis-hadis, kita dapat beramalkan dengan hadis tadi. Apa kata Nabi? Ba'asahu Allah Ta'ala yaumal qiyamah itu dia. Min amri diniha, 40 hadis daripada pekerjaan ugamanya yang berkaitan dengan agama. Hadis yang Nabi menceritakan tentang agama kita, tentang amalan-amalan yang kita laksanakan, yang kita buat. Ba'asahullahu ta'ala yaumal qiyamah, dibangkit akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kita esok hari kiamat akan dibangkitkan kita oleh Allah Ta'ala dalam perhimpunan fuqaha. Makna kita akan dibawa duduk bersama dengan orang-orang alim fiqh. Orang-orang alim dalam bidang fiqh di hari kiamat besok. Dan ulama, maka dihimpunkan kita juga di mana pada hari kiamat bersama-sama dalam kemah, dalam tempat kedudukan para alim ulama. Bukan banyak tuan-tuan, 40 hadis saja. Kita amalkan. Kita belajarkan hadis 40, no? Hadis arba'in, 40 hadis. Maka pada ketika itu kita amalkan dengan hadis-hadis tadi, insya-Allah Nabi kata akan dibangkitkan kita di hari kiamat besok bersama-sama dengan fuqaha, yakni orang-orang yang alim fiqh, wal ulama, dan para alim ulama yang ada di sana di hari kiamat besok. Dan pada satu riwayat yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahida. Tak apa. Boleh duduk di bawah sana.
Allah Ta'ala. Gapo ni? Oleh. Ya, ya. Nama biar ni. Ya, Menangku dah. ya, ya. Moya ha gapo Ya, ni? ya. Start. Saya mang. Sa. Baik. Ada satu riwayat hadis yang lain. Dia pikir orang perempuan pula dah. Boleh tak? Boleh tak? Dalam riwayat yang lain, makna ada hadis yang lain mengatakan bahawasanya selain daripada dibangkitkan Allah Ta'ala pada kiamat dalam keadaan perhimpunan ulama PK dan juga ulama-ulama yang lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Artinya, dan adalah aku baginya pada hari kiamat yang mensyufaatkan dan menyaksikan dia. Makna, orang-orang yang seperti ini akan mendapat syafaat. Nabi kata, aku akan memberi syafaat kepadanya dan juga aku akan menjadi saksi kepadanya. Hebat. Kalau kita dapat syafaat daripada Nabi ni, tak ada apalah. Ahli syurga. Yang kata syafaat ni Allah Ta'ala rokmen kita. Allah rokmen kita sebagai ahli syurga. Kita pun kalau orang besar-besar rokmen kita, pakai berjaya tak? Berjaya. Dan Allah, Nabi kata, aku akan menjadi saksi atas dia. Esok Nabi akan jadi saksi kita. Kata kita adalah orang yang benar-benar umat aku, kata Nabi. Yang sentiasa melaksanakan ibadat perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Sebab tu kita hidup dalam dunia ni, sentiasalah kita buat baik. Dan sentiasalah kita berada di dalam golongan orang-orang yang soleh. Nak jadi orang soleh ni, maka dia terpaksalah kena berkorban diri dia mencari ilmu. Dengan ilmu dia beriman, dengan iman dia beramal, maka insya-Allah dia akan menjadi orang yang mendapat keredaan Allah. Bahkan Nabi bagi jaminan kita akan dapat syafaat pertolongan daripada Nabi, dan Nabi sendiri akan menjadi saksi dalam perbicaraan antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dikatakan di dalam hadis ini, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an. Adalah aku, kata Nabi, di hari kiamat nanti akan memberi syafi'an ini, memberi syafaat. Wa syahidan, dan juga aku menjadi saksi ke atas mereka-mereka ini. Itu dia hebatnya kita manusia ni. Baik. Dan satu riwayat dikatakan baginya, ada riwayat hadis yang lain menceritakan, dikatakan baginya, bagi orang-orang yang
yang memelihara, menjaga, menghafalkan 40 hadis, dan dia telah pun melaksanakan kerja-kerja agama. Ada riwayat yang lain mengatakan bahawa dikatakan kepada orang itu, masuk olehmu daripada mana pintu yang engkau kehendaki. Tengok no, bahasa lama. Min nun alif pa nun ta. Tu. Jumpa Ustaz no? Min nun alif pa nun ta. Kalau mengaji kitab ni tak berguru, mampu baca apa? Mana penat kot, no? Panunta penat kan? Min nun alif mana? Panunta penat. Mana penat? Tu yang kata kitab tua tadi ni, lagu tu. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat kepada orang itu, kata, masuk olehmu daripada barang mana pintu syurga yang engkau kehendak. Hang nak masuk pintu syurga mana? Sila pilih. Siapa dia ni yang dapat tawaran ni? Ialah orang yang memelihara, menjaga diri dia dengan dia memeliharakan 40 hadis Nabi SAW, dan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan agama. Yang disuruh oleh agama. Dia buat apa yang agama suruh, dia buat. Apa yang agama larang, dia tinggal. Tu dia hebat, dia orang macam tu. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang disuruh, dia buat. Imtisalu awamirullah wajtinabu nawahiyah. Apa yang disuruh dia laksanakan, apa yang dilarang dia tinggalkan. Baik. Dan satu apa dia pula? Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi. Sayyidina Abbas, abang kepada Sayyidina Abdullah, ayah kepada Nabi. Dua beradik, anak Abdul Muttalib. Sepupu lah, kalau dua beradik sepupu lah. Anak adik, anak abang. Sepupu. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Nabi ada berkata, "Hai Tuhanku, beri rahmat olehmu akan segala khalifahku." Nabi kata, "Wahai Tuhanku, berikanlah rahmat kepada khalifah-khalifah aku." Siapa dia khalifah Allah? Siapa khalifah-khalifah aku? Maka sembah mereka itu, sahabat-sahabat tanya, "Ya Rasulullah, siapakah khalifah-khalifah engkau ya Rasulullah?" Siapa dia khalifah-khalifah engkau ya Rasulullah? Siapa khalifah engkau ya Rasulullah? Sabdanya, Nabi jawab, "Mereka yang datang kemudian daripada aku. Mereka-mereka yang lepas daripada aku wafat, yang ada sampai hari kiamat, dan meriwayat mereka itu akan beberapa hadisku mengajak mereka akan dia kepada manusia." Itu khalifah Nabi, khalifah Rasulullah. Siapa yang lepas daripada aku, dia ada ilmu, dia mengajak ilmu kepada orang-orang lain. Kita pula ada dapat sikit ilmu, kita balik, kita bagi tahu kepada orang lain. Maka kita itulah yang nama khalifah Nabi. Makna orang yang membantu di atas kerja-kerja Nabi untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia, agar manusia tadi dapat mengenal Allah, dapat melaksanakan segala suruhan Allah, dapat memahami kedudukan agama Islam
yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia bagi tahu, dia bagi penjelasan, dia bagi penerangan, dia bagi pengajaran kepada manusia agar manusia dapat ilmu agama. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Nabi. Nabi kata, khalifah aku. Maka tiap-tiap orang yang menjadi khalifah Nabi, pengganti Nabi, menyampaikan ilmu-ilmu kepada manusia dan juga menasihati manusia-manusia ke jalan agama, dia juga termasuk golongan khalifah Nabi. Maka Nabi kata, aku berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah rahmat ke atas khalifah-khalifah aku. Itu dia kehebatan manusia tadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak Nabi cerita kat kita dalam kitab ni yang dikutip, yang diambil daripada kitab-kitab Arab, hadis Nabi, maka dicatatkan dalam kitab yang diterjemah ke dalam bahasa kita agar kita dapat membaca. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa masuk menceritakan hadis, tengok tu bahasa dia tu, min catara alil kabnun, menceritakan. Siapa-siapa yang dapat menceritakan mana-mana hadis, membacakan hadis-hadis Nabi kepada masyarakat kita ataupun kepada anak keluarga kita, bukan nanti pi mengajak rata-rata tu orang tu kita kata dia dapat menjadi khalifah Nabi. Tak. Kita di rumah pun kita boleh cerita hadis Nabi, kita boleh cerita peristiwa Nabi, kita boleh cerita adab-adab Nabi, kita boleh ceritakan keturunan Nabi kepada anak cucu kita. Itu pun termasuk dalam golongan khalifah aku, kata Nabi. Barang siapa yang dapat menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat, baik siang, baik malam, baik pagi, baik petang, dalam sehari hari Jumaat siang malam tadi, kita boleh cerita kepada masyarakat kita, boleh cerita kepada kawan rakan kita, boleh cerita kepada anak bini kita satu hadis kepada mereka agar mereka itu dapat memahami kedudukan agama. Maka seolah-olah, tu dia. Maka seolah-olah sin hamzah alif lam ha, seolah-olah. Tu. Bukan seolah. Saat ni baca seolah pula tak. Seolah-olah seperti ia merdekakan 70 orang sahaya. Ganjaran pahala Tuhan bagi kat dia macam dia sedekah, macam dia merdeka 70 orang hamba. Sahaya tadi ni hamba. Hamba sahaya. Sahaya tu bahasa tua lah. Macam dia merdekakan 70 orang sahaya. Hamba. Dan seperti mana dia bersedekah dengan 1000 dinar, tu pahala kita baca satu hadis kepada orang boleh dengar hadis tadi dan orang boleh faham hadis yang kita baca dan orang boleh yakin dengan apa yang kita sampaikan dan juga orang boleh beramal dengan hadis yang kita baca tadi daripada hadis Nabi, maka kita dapat ganjaran pahala macam kita sedekah 7, macam kita merdeka 70 orang hamba. Banyak mana pahala? Wallahu a'lam lah. Ataupun seperti mana dia bersedekah dengan 1000 dinar. Zaman Nabi ni 1000 dinar lah, dinar dia namakan dinar. Kita RM
RM Malaysia. 1,000 dinar, banyak mana saya pun tak tahulah, masa kita tak pernah pakai dinar ni. Tuan-tuan balik cari, nak nilai banyak mana kita dapat ganjaran daripada pahala 1,000 dinar. Kalau nak cari-carilah, kalau tak mau cari pun tak apalah. No? Banyaklah bermakna 1,000 dinar ni adalah tinggi ganjaran pahala yang kita dapat di hari akhirat besok. Di sini tak dapat nak tengok pahala yang Tuhan bagi. Pasal apa? Tuhan rahsiakan. Kalaulah Tuhan bagi pahala di dunia lah tuan-tuan. Katakanlah kita semayang jemaah dapat 27 pahala. Katakanlah Tuhan bagi pahala itu merupai macam RM27. Satu waktu kita semayang jemaah dapat RM27. Kalau 5 waktu, 5 kali 27 berapa? RM135 kah? 5 kali 27 kali 5, 5 kali 7 35, 3, 5 kali 2 10. RM135. Sehari kot. Sehari RM135. Saya rasa masjid ni, dewan tu kena buang tu, kena tambah lagi masjid ni. Pasal apa? Mai tunggu nak semayang jemaah saja dapat RM135 sehari. Cuba kita jumlah pula kalau sebulan. Sehari 135 kali sebulan kali 30. Apa Ustaz? 4,000 lebih kot. 4,000 lebih. Kerja apa pun tak. Tunggu semayang, ambil semayang. Subuh, semayang zuhur, asar, maghrib, isya. Kalaulah Tuhan bagi macam tu lah kata, merupai kebendaan dunia, saya rasa nak makan cucuk pisang pun susah lah. Pasal apa? Orang tak jual dah cucuk pisang kok kaki jalan, kok tepi jalan tak ada. Nak makan laksa pun tak ada. Nak cari cikgu mengajar sekolah pun tak ada. Pasal apa? Lah, mereka kata nak pergi mengajar apa, buat susah, duk bertempit budak-budak. Lebih baik aku pergi semayang, cukup waktu aku pergi masjid, cukup waktu aku pergi masjid. Pening kepala pun tak, ringkasan mengajar pun tak kena, selibas mengajar pun tak kena tengok, apa pun tak. Tak ada apa. Balik makan nasi. Lepas makan nasi, orang azan zuhur, kita mai semayang dapat RM27. Asal saat ni RM27. Kalau Tuhan bagi di dunia ni pahala untuk kita gunakan di dunia, maka sudah pasti kita buat ibadat itu bukan kerana Allah, kerana pulus. Kerana pulus. Pasal apa mai semayang? RM27. Kerana pulus. Sebab itu Tuhan tak buat macam tu dan tak bagi cara macam tu. Sebab kita buat ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala, kan? Bukan lil pulus. Bukan kita buat ibadat itu muta'alliqun bil pulus. Bergantung kepada pulus, duit dan sebagainya. Maka sebab itu Tuhan tak bagi di dunia. Di hari akhirat esok kita akan dapat ganjaran pahala. Cuba kita bayang, kita nak hidup di sana selama-lama. Kita hidup di dunia habis kuat 80 tahun, 70 tahun. Dalam masa 70 tahun, dalam masa 80 tahun inilah kita nak bersedia untuk bekalan kita nak pergi hidup di alam akhirat. Hidup di alam akhirat lama mana? 1,000 tahun. 100,000 tahun. 1,000,000 tahun kah? Dah. Di hari akhirat tadi selama-lamanya. Abadan ni makna selama-lamanya. Tak mati selama-lamanya dah. La yamutu abada. Tak mati selama-lamanya. Itu
Dah tak mati, kita hidup. Sampai bila nak hidup ni? Sampai bila-bila. Tu yang kata akhirat tadi ni. Di hari akhirat tadi, ialah hari yang kekal abadi selama-lamanya. Kita nak duduk di sana beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Selama-lamanya, maka kalau bekalan kita kurang, bekalan kita tak mencukupi, apa nak jadi kita nak hidup dalam suasana yang begitu panjang umur kita? Sebab itulah di sini kita buat amal ibadat. Bukan setakat 27 saja kita kata ganjaran pahala jemaah. Bahkan Allah Ta'ala bagi lebih lagi daripada itu. Lebih daripada itu. Sampai 700 ganjaran pahala. Sampai 70,000 ganjaran pahala Tuhan bagi kat kita. Sebab itulah Tuhan kata, Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata semayang berjamaah di Masjid Al-Haram, Masjid Mekah. Sekali kita semayang 100,000. Sekali kita semayang di Masjidil Haram satu waktu, Allah bagi ganjaran pahala kat kita 100,000. Kalau sehari 5 kali kita semayang, kita dah dapat 500,000. Sebab tu orang yang pergi mengerja ibadat haji dan umrah, maka orang tu dia tak akan jadi papa kedana. Dia balik tak merana. Dalam suasana yang dia mendapat keredaan daripada Allah. Kalaulah dia itu dianugerahkan oleh Allah haji mabrur. Kalau haji mardud, tak tahu nak katalah. Baik, kita teruskan lagi. Dan haji 40 kali, bukan setakat merdeka 7 orang hamba, bukan setakat sedekah 1,000 dinar, bukan setakat itu, dan mendapat ganjaran pahala haji 40 kali haji. Kita pergi Mekah berapa puluh kali ya? Ada banyak kali siapa yang pergi Mekah banyak kali ya? No? Entah pergi banyak kot. Baru sekali. Sekali. No, baru sekali. Saya kecil-kecil saya ni 23 kali lah. Pergi Mekah lah. 23 kali. Daripada tahun 1990 saya mula pergi sampai 2007. Saya pun berhenti tak larat. Yang pergi banyak tu pasal apa? Bawa orang. Bukanlah apa dah. Bawa orang pergi ke Mekah. Saya bekerja dengan Asari Murni. Tuan-tuan biasa dengan Asari Murni ni. You know? Package Asari Murni. Dialog Start. Daripada tahun 90. Masa mereka mati terowong Reban tu. Masa terowong tu saya duduk dah sana lah. Sipi-sipi lagi nak mati. Tapi dah malaikat Maut Azrael ni. Dia tak pergi kot. Dia tak sampai masa saya tu tak mati. Macam-macam tengok berlaku di Mekah Al-Mukarramah. Tahun mula buat kemah di Muasim tu. Tahun mula buat Muasim. Sebelum daripada tu dia duduk di sebelah Mina ni zon 1. Mina zon 1. Muasim Mina zon 2. Masa tu buat kemah duduk di Mina. Allah Ta'ala turun bala tu dugaan ujian. Dia terbakar kemah sebelah sini ni. Sebelah Mina ni, sebelah tempat jemarat duk melontak ni, dia terbakar. Lari tak kira. Mai bomba padam. Rupanya Allah maha bijaksana dan maha berkuasa. Kain kemah tu, kain kemah tadi ni. Angin mai dia puput kain kemah tadi ni. Dia bawa naik ke udara, dia langkah bukit di Muasim tu, dia langkah bukit, jatuh kain tu di kemah sebelah Muasim, terbakar pula di sana. Tu dia. Mati orang beribu-ribu.
Bukan mati kerana terbakar, mati kerana belaga. Dia belaga. Dia lari, kawan ni lari mai kok ni, kawan ni lari pi dia belaga, dia himpit, mati. Pijak atas manyat. Tu dia punya dahsyat. Baik. Haji 40 kali. Macam dapat pahala haji 40 kali. Dan adalah ia di dalam keredaan Allah dan ampun Allah, keampunan Allah. Orang macam ni dia mendapat keredaan Allah dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhabis kot sikit ni Ustaz no, Haji no. Kita perhabis. Wallahu as'alu an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim wa sababan li fawzil na'im bin na'im al-muqim. Dan akan Allah jua aku pohon, makna pengarang kitab ni kata aku pohon kepada Allah Subhanahu wa taala pinta dijadikan semata-mata bagi zat yang mulia. Panun ta alif hamzah pinta, makna pinta ni pohon. Aku meminta kepada Allah taala supaya Allah jadikan semata-mata bagi zatnya yang mulia, zat Allah yang mulia. Semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana zat Allah Subhanahu wa taala. Pengarang ni kata aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zat yang mulia, zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah itu adalah zat, zat wajibal wujud. Yang wajib kita kena percaya, kita kena yakin bahawa Allah taala itu bersifat ia dengan wujud. Wujud itu adalah sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifatun qadimatun qaimatun bizatihi ta'ala. Hiya halul wajibatul lizzat ma damatiz zat. Fawajibul lahul wujud wal qidam kadza baqa'u la yusabu bil adam. Fawajibul maka wajiblah bagi kita, wajib atas kita tadi yakin bahawa Allah taala itu bersifat dengan wujud wal qidam, dan yakin bahawa Tuhan itu bersifat dengan qidam. Kadza baqa la yusabu bil adam, demikianlah kita sifat baqa yang mana Allah taala kekal selama-lamanya. Allah taala, Allah Subhanahu wa taala dia tadi tidak akan mati dan tidak akan fana selama-lamanya. Dan begitu juga tetapkanlah dalam hati kita, dalam i'tiqad kita, dalam akidah kita bahawa Allah taala itu tidak bersifat dengan adam. Fawajibul lahul wujudu wal qidam kadza baqa ula yusabu bil adam. Tetap pegang teguh-teguh, jazam yang kukuh. Jangan ada ragu-ragu, jangan ada prasangka terhadap Allah, jangan ada sesuatu kita menyamai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kata iman tadi ni, lagu tu. Sebab itu kita tengok iman para sahabat. Bila Nabi tanamkan keimanan ke dalam hati mereka, maka hati mereka kukuh, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kita minta, pengarang kitab ni kata, aku minta, aku pohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan kitab ini semata-mata bagi zat yang mulia, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab kemenangan dan menjadi, sebab ni makna menjadi kemenangan, mendapat kemenangan dengan nikmat yang berkekalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberi dan menjadikan suatu kejayaan, kemenangan yang cemerlang atas diri dia dengan nikmat-nikmat yang Allah beri, supaya nikmat itu akan menjadi berkekalan selama-lamanya.
Ni dia karang kitab ni. Walaupun dia dah mati pengarang kitab ni, tok guru yang karang kitab ni dia pun dah mati dah. Tapi dia duk dapat nikmat kitab yang kita guna pakai dan kita duk baca kitab yang karangannya tadi, dia duk dapat pahala lagi di dalam alam barzakh, duk dapat pahala. Masya Allah, tu yang dikatakan satu kemenangan, satu nikmat yang berkekalan sampai bila-bila. Duk dapat nikmat situlah bagi tok-tok guru yang duk mengajar kita, bagi orang-orang alim yang mengarang kitab, bagi orang-orang alim yang sentiasa membimbing umat-umat manusia tadi ke jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yuwaffiqana lis-shawab wa yaqtim lana bi khairil marji' yaumal ma'ab, dan bahwasanya diberi taufik akan kami. Pengarang kitab kata Allah Ta'ala bagi taufik, pertunjuk kepada kami, akan kami bagi benar, makna bagi jalan-jalan yang benar, ke arah jalan yang betul, ke arah jalan yang benar, dan disudahi bagi kami dengan sebaik-baik kembali pada hari kembali. Itu doa daripada pengarang kitab ni tadi. Minta, dia kata, aku minta ke Allah dengan apa yang aku jadikan kitab ini semata-mata kerana Allah, dan sesungguhnya menjadikanlah satu kemenangan, mudah-mudahan nikmat yang berkekalan ke atas diri si pengarang kitab tadi. Dan Allah memberi taufik kepada kami, kata dia. Allah bagi taufik akan kami bagi jalan-jalan benar, dan disudahi bagi kami dengan sebaik-baik kembali, dengan husnul khotimah pada hari kembali, yakni pada hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita doa selalu tu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Minta bagi kita ni mati dalam iman, dan husnul khatim makna mati dalam orang yang baik-baik. Wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Janganlah kamu kembalikan kami ini dengan jalan-jalan yang buruk, yakni jalan-jalan kufur, jalan-jalan syirik, jalan-jalan orang-orang yang bukan Islam. Baik. Kemudian, innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Kerana bahawasanya atas barang yang menghendaki ia amat berkuasa. Kerana Allah Subhanahu wa taala atas tiap-tiap sesuatu dia yang berkuasa. Tak ada siapa yang berkuasa seperti mana kuasa mutlak yang ada kepada Allah Taala. Tiap-tiap satu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni Allah Taala jadikan satu putih beliung di Indonesia, dan putih beliung berlaku di Pendang. Bumbung sekolah habis diangkat naik. Hari ini pula berlaku di mana? Ada berlaku, tengok dalam di mana? Ya. Di Kelang baru ni berlaku. Tengok dalam ni. Dalam itulah jenis barulah ni, kita nak sebut pun tak pandai. Berlaku di Kelang, habis bumbung dia buat pelari habis. Dia kata, awak Ustaz, pasal apa? Bumbung dia pelari habis rumah, bumbung pelari habis. Tang kemarin kot. Itu saya jawab kat mereka begitu lah. Dampak bumbung pun tak mau pakai dah lah ni. Semua tak mau pakai bumbung dah. Duk kebang pesui macam dengan sarang tupai belakang. Tak mau pakai bumbung dah lah ni. Semua. Balik Mekah pun tak mau pakai bumbung. Tu. Faham kot tak mau pakai bumbung ni, faham tak? Faham lah. Sampai kepala pun tak mau tudung dah lah ni. Dah Tuhan kata, oh ni Tuhan marah ni.
Tuhan marah dah kat kita, kat Malaysia kita dan negara dalam dunia ni. Tuhan dah marah dah ni. Tu yang dia bagi macam-macam ujian-ujian. Baru-baru ni ada tak tuan-tuan dengar meletup? Bukan meracun. Dia meletup. Meletup pula bunyi bong bong macam bunyi dalam tu. Tengok di negara-negara dalam dunia semua meletup ni. Baru-baru ni. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi amaran-amaran yang terdekat untuk kita menghadapi kiamat. Nak kiamat dah ni dunia ni. Nak kiamat dah. Takut kita lah, istataulah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila sebut kiamat ni kita berasa takutlah. Iza zulzilatil ardu zinzalaha. Apabila Allah Ta'ala goncangkan bumi. Kita baru gempa bumi. Dah ketak kepala lutut dah. Baru gempa bumi. Ni Allah Ta'ala kata. Iza zulzilatil ardu zinzalaha. Aku goncangkan bumi ini. Sekuat-kuat goncang. Macam kita duduk di atas apa? Di atas apa ni? Apa kalau orang bendang ni dia kata atas yui. Macam kita duduk atas yui. Tu dia. Hak yang mengandung pun dia beranak. Masa tu tak sedap dah kata dia beranak. Tu dia. Tu yang kata hari kiamat tu. Iza zulzilatil ardu zinzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Bila dah goncang terlampau kuat. Bumi Tuhan goncang. Maka apa yang ada dalam bumi semua terpancut keluar. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Maka semua kandungan-kandungan yang ada bumi semua keluar. Emas, perak, temaga, intan, berlian, batu besi, temaga besi, minyak. Semua terpancut keluar habis. Bahkan, kata ulama tafsir, sebahagian daripada benda yang ada dalam perut bumi, ialah orang yang mati lama-lama. Semua akan bangkit dan bangun semula. Masa tu, jenuh makan, jenuh pakai emas. Emas keluar. Allah pun kita tengok dah Tuhan bagi keluar dah. Dulu masa zaman-zaman kita dulu kecil-kecil mana ada dengar kata minyak petrol naik di Malaysia. Tak ada. Lah minyak petrol pun dah naik dah. Batu besi pun dah laku dah. Hari ni emas pun dah banyak di Malaysia kita. Tu mula dah Tuhan nak buat keluar dah sikit-sikit. Sebab Allah Ta'ala jadikan khazanah simpanan rezeki manusia dalam bumi. Emas dalam bumi. Lombong emas, lombong biji, lombong perak, lombong apa? Lombong batu besi. Semua kita ambil daripada khazanah simpanan Allah dalam bumi. Baik. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas tiap-tiap sesuatu apa yang ia kehendaki, ma yasha' apa yang ia kehendaki. Qadirun, makna dia maha berkuasa. Bila dia kehendak, dia berkuasa untuk menciptakan satu-satu kehendak dia. Kita kehendak mana boleh jadi? No, tak boleh jadi. Kehendak kita kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Wabil ijabati jadir. Dan dengan memperkenankan itu, makna dan dengan memperkenankan itu, sebenar-benar segala permohonan. Dan dengan maha layak dan maha layaklah dengan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan itu segala permohonan. Tempat permohonan kita ialah Allah. Allah lah yang layak dia untuk menerima segala permohonan-permohonan hamba-Nya. Kita minta doa, Tuhan makbul doa, Tuhan perkenankan permohonan kita, permintaan kita. Mintalah. Tuhan kata mintalah kepada dia. Nescaya aku perkenankan permohonan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Amin. Baru habis muqaddimah kitab kita. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada ada daya upaya ya Allah, aku ni tak ada kuasa, tak mampu ya Allah.
illa billahil aliyyil azim, melainkan dengan engkaulah ya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Allah lah yang maha berkuasa. Tidak ada kekuatan bagi aku ya Allah melainkan dengan engkaulah ya Allah. Allah, semua kita ni Allah yang memerintah kita dan menerima kita dan juga yang menciptakan kita. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Amin. Wa huwa hasbi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala memadai bagi aku. Wa ni'mal wakil, dan nikmat-nikmat yang kita capai pada hari ini. Amin. Perkenankanlah mintaan kami ya Allah. Habis tajuk mukadimah kitab. InsyaAllah pada bulan hadapan kita masuk muqaddimah fi fadilatil fikri. Permulaan muqaddimah, permulaan suatu bab, suatu tajuk pada menyatakan kelebihan, keistimewaan dan juga kecemerlangan bagi orang-orang yang sentiasa berfikir dan menjalankan hati dia dengan kerja-kerja agama dan kerja-kerja bagi mencapaikan kebaikan untuk diri dia. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, bulan depan, hari yang sama, waktu yang sama, malam yang sama, yaitu pada malam hari Rabu, malam Khamis, minggu yang ketiga. Kalau tidak ada keuzuran apa-apa, kita akan sambung dalam muqaddimatun fi fadilatil fikri. Orang yang berfikir ni fadilat, kelebihan, keistimewaan dia, macam mana yang Allah Ta'ala jamin terhadap golongan yang sentiasa berfikir dia mendekatkan diri dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia sentiasa mengingati Allah dalam kehidupan dia, dan dia sentiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tajuk ini akan dihuraikan oleh para ulama pengarang kitab dengan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi saya rasa setakat itu dululah pada malam ini. InsyaAllah bulan depan tak ada gangguan apa-apa kot. No? Ni ada gangguan sampai tungkat tangga mimbar pun dia hadiah kat saya satu lah. Dia tahu kata tu imam kot, no? Dia bagi tungkat tangga mimbar lah. Tak apa. Dia tu orang yang tak ada fikir. Jadi kita yang ada fikir. Bila kita ada fikir ni, kita kena fikir lah nak buat macam mana. Bila dah jadi masalah macam tu. Tak apa. Saya pun seria orang tak ni. Kok demai kat belakang dia cekik leher tu. Itu kita pun duk fikir pula. Kalau dia cekik leher habis sangat nak mati. Tak ada apa kan. Mati. Dengan izin Allah dia matilah. Dia main tungkat pula. Duk fikir pula. Kalau dia balun tungkat ni kat kepala aku nak buat macam mana. Tu yang kata fikir tu kan. Bila kita pun ingat lagu tu, kita ingatlah bukan kuasa kuasa Allah Ta'ala. Itu dia. Allah maha berkuasa lagi. Jadi kalau hang balun pun Allah Ta'ala tak izin, tak kena. Bila hang balun tak kena, nanti orang lain semua terkejutlah. Siapa api tepih pula tungkat tu? Tu. No? Macam-macam lah. Saja hak tu celotih sajalah. Kemudian setakat itu, dan marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bita'wil. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu bita'wil. Allahumma ya 'alima ma fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Ya Allah ya Tuhan ya Rabbal alamin.
Ampunkanlah segala dosa kami dan kesalahan kami, ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayat kepada kami, ya Allah. Kami adalah hamba-Mu, ya Allah, yang lemah. Berikanlah kekuatan kepada kami, ya Allah. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu yang mendapat keredaan-Mu, ya Allah. Dan masukkanlah kami dalam golongan fuqaha dan juga para ulama, ya Allah, ya Tuhan. Selamatkanlah kami dan keluarga kami dan juga anak cucu kami dan zuriat kami daripada perkara-perkara yang dibenci oleh-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada akhlak yang buruk, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya. Hindarkanlah segala kejahatan dalam diri kami dan sangkaan buruk terhadap saudara kami dan juga terhadap diri-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbal Alamin. Kurniakanlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan darjat yang tinggi, ya Allah, dan para sahabatnya dan juga keluarganya dan seluruh orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman sekaliannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Mujib Du'ai Sa'ilin. Ya Qabilat Taibin. Ya Rahimat Du'afa wal Fuqara wal Yatama wal Masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallamu alaihi walhamdulillahi rabbil Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu karim, Allahu karim. Wala ilaha illallah. Allah. Ada satu tu. Ada orang lain kot? Ya. Oh, kelompok. Allah ajar apa? Ada. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufuf min iqamatis shalah. Samakan sawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Usolli fardul 'isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati hanifan muslima wa ma lam yushrik. Inna salati wa nusuki
لا شريك له وبذلك أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا